Okay, kita pergi kepada example 1. So, draw shear force and bending moment diagram for a cantilever beam of span 1.5 meter carrying points load as shown in figure below. Okay, so dalam example ni, so soalan ni minta untuk kita lukis shear force diagram dan bending moment diagram. So berdasarkan step, okay, analisis step yang saya telah terangkan tadi, so kita akan tengok apakah jenis beam, okay, jenis beam yang ada ataupun dalam soalan. So ini adalah cantilever beam. Okay, dan apakah load yang ada? So dia ada dua load, iaitu 2 kilonewton dan 1.5 kilonewton. So kedua-dua load ini adalah jenis point load. Okey, jenis point load. Okey. So bagaimana kita nak selesaikan soalan ini? Okey. So yang pertama adalah kita lukis dahulu dia punya free body diagram. Okey. Kita lukis dia punya free body diagram. Okey, free body diagram untuk soalan ni. Okey. So di sini ada force sebanyak 1.5 kilonewton. So di sini ada 2 kilonewton. So apakah jarak di antara titik O ni kepada point 2 kilonewton ini? So yang ini adalah 1 meter. Okey, yang ini jaraknya adalah 0.5 meter. Okey. So selepas kita buat satu free body diagram yang mudah seperti ini, okey, kita boleh assume, okey, yang di sini adalah tempat fixed beam. Okey, tempat fixed beam dan dia ada dua load yang bertindak ke atas beam ni. Okey. So apa yang kita perlu faham adalah, okey, kita boleh assume yang dia ada dua region ataupun dua section ataupun dua jarak, di mana jarak O ini ke point sini. Okey. Kalau saya boleh namakan point ini adalah point A, katakan ini point A, yang ini point B. So dia ada dua section di mana point O kepada point A dan point A kepada point B. So jarak point O kepada point A adalah 1 meter dan jarak point A ke point B adalah 0.5 meter. Okey. So first kali kita perlu tentukan, okey, apakah force, okey, force yang bertindak pada antara point B dengan point C ataupun antara point B ke point A. Okey. Point B ke point A. Okey, kaedah penyelesaian ni saya gunakan daripada penghujung sebelah kanan dulu. Okey, saya gunakan penyelesaian daripada hujung sebelah kanan. Okey. So daripada hujung sebelah kanan, okey, iaitu point A ke point B. So sepanjang ini apakah daya yang bertindak? Okey, B kepada A. Okey, B kepada A. So kita yang ada daya yang bertindak adalah daya, okey, 1.5 kilonewton. 1.5 kilonewton. Okey, dan ke manakah ataupun direction daya itu? Okey, direction adalah ke bawah. So saya assume apabila daya ke bawah, so nilainya adalah negatif. Okey, nilainya adalah negatif. Okey. So kemudian, okey, saya pergi pula ke point A ke point O. Okey, point A ke point O. Okey. So point A ke point O, okey. So kita akan ambil juga, okey, nilai daya yang bertindak daripada awal. Okey, di mana kita ambil
daripada atas ni kita kena ambil juga negatif 1.5 kilonewton. Okey, kita ambil juga nilai daripada atas. Ini memang kita kena ambil. Okey. Kemudian kita lihat nilai di point A ni. So di point A pun kita kena tambah. So direction 2 kilonewton ni adalah ke bawah. So dia adalah negatif 2 kilonewton. So at the end, total load yang bertindak antara point A ke point O adalah negatif 3.5 kilonewton. So kenapa kita kena ambil point ni? Okey, adalah kerana kita perlu tengok dia punya distribution ataupun force yang bertindak sepanjang beam. Okey, untuk memudahkan pemahaman awak, okey, saya akan lukiskan dia punya shear force diagram. Okey, shear force diagram. Okey, kaedah nak lukis shear force diagram, okey, saya ajarkan cantiknya adalah kita lukis selari dengan free body diagram yang dah lukis ni. Okey, dia ada point B, dia ada point A dan dia ada point O. Okey. So di sini dia ada V. Okey. Iaitu dia represent shear force. Okey, di mana unitnya adalah kilonewton. Okey. So jaraknya sama 1.0 meter dan 0.5 meter. So macam mana kita nak lukis shear force? Okey. Shear force yang bertindak macam mana kita nak lukis? Okey. So shear force ni adalah dia represent sepanjang beam ni. Okey. Apakah shear force yang bertindak sepanjang beam ni? Okey. So di hujung sini, okey, saya gunakan warna lain. Okey, di hujung sini shear force tu bertindak, okey, sebanyak 1.5 Newton ke bawah. So maksudnya dia punya diagram dia ataupun dia punya graf dia saya lukis 1.5 Newton ke bawah. Okey. Yang ni negatif 1.5 kilonewton. Maafkan saya, kilonewton. Dia ke bawah. Okey. So sepanjang jarak ataupun section B ke A ni, so dia maintain saja negatif 1.5 kilonewton. Dia maintain saja. Okey, dia maintain saja. Tapi apabila dia sampai ke point A, okey, dia dikenakan load daya lagi 2 kilonewton. Okey, lagi 2 kilonewton. Maksudnya apa? Apabila force ni sebanyak negatif 1.5 kilonewton, apabila dia sampai saja ke point A, so dia kena lagi 2. Maksudnya dia turun lagi 2 kilonewton. Okey. So jarak ini adalah 2 kilonewton. Okey. So at the end dia akan maintain, okey, ke bawah ni. So berapakah nilai di sini? So nilai di sini adalah negatif 3.5 kilonewton. So maksudnya apa? Okey, maksudnya apa? So mudahnya macam ni. Okey. So pada point B ke point A, dia hanya terkesan kepada daya negatif 1.5 kilonewton saja. So apabila sampai ke A, dia ditekan lagi. Okey, daya tu tekan lagi, turun ke bawah lagi 2. So maksudnya sini dah kena 1.5. Apabila kena lagi 2 kilonewton, maka makin bertambahlah shear force-nya. So that's why 1.5 tambah 2 jadilah 3.5 kilonewton, iaitu negatif sebab dia ke bawah. Okey, so inilah shear force diagram. Okey, ini adalah shear force diagram. So bagaimana pula dengan bending moment diagram? Okey, bagaimana pula dengan bending moment diagram? So saya lukiskan dulu. Okey. Saya lukiskan dulu
graf kosong untuk bending moment diagram. Okay, so bending moment diagram. Okay, sini moment. So kilonewton per, bending moment adalah kilonewton meter. Okay, kilonewton meter. Okay, so ini adalah bending moment diagram. So pointnya sama. Okay, sini pada titik B, sini pada titik A, dan sini ada pada titik O. Jarak dia 1.0 meter, 0.5 meter. Okey. So, sebelum kita lukis, kita perlu calculate dahulu. Okey, kita perlu calculate dahulu. So, apakah basic formula? Okey, apakah basic formula untuk moment? Okey. So, basic formula untuk moment sama dengan force darab jarak, distance. Okey. Force darab jarak, distance. So kita ambil dulu pada point B. Okey, pada point B. Okey, kita ambil dulu pada point B. Okey. So pada point B, okey, kita ada load. Okey, kita ada load. So load ni, okey, kita akan pick dia punya titik rujukannya adalah pada B juga. Okey, pada B juga. So apabila ada force pada B dan titik momennya pada B, so 1.5 darab kosong jaraknya. Okey. So nilai B adalah kosong. Okey. Kemudian kita pergi ke antara B ke A. Okey, antara B ke A. Okey, antara B ke A. So macam mana kita nak calculate dia punya moment? Okey. Kita assume pula, okey, dia punya jaraknya adalah 0.5. Okey, 0.5. So pada 0.5, force-nya adalah negatif 1.5 darab 0.5 sama dengan negatif 0.75 kilonewton meter. So ini adalah moment yang berlaku pada section A, section B ke A. Okay. Kemudian moment yang berlaku antara section A kepada O. Okey, A kepada O. So apakah force yang ada dalam A ke O? Okey, dalam A ke O. So kita merujuk paling mudah adalah pada sinilah. AO. Okey, force apa yang bertindak? Ini dia. Negatif 3.5. Negatif 3.5 kilonewton darab jarak. So jaraknya berapa? Okey, jaraknya adalah 1. Okey, kita ambil jaraknya yang B ke A ni kita ambil 0.5 sebab kita main region. Okey, dan A ke O kita ambil jaraknya adalah 1. So terdapat negatif 3.5 kilonewton meter. Okey. Tetapi dalam situasi A ke O, okey, value negatif 3.5 kilonewton meter ini perlu ditambah dengan ni. Value bending moment ataupun value moment pada region B ke A. Okey, iaitu negatif 3.5 tambah dengan negatif 0.75. So at the end, saya sambung sini. Okey, kita akan dapat, tak muat space nanti.
Okey, saya sambung ke sini. So kita akan dapat negatif 3.5 tambah negatif 0.7. So kita akan dapat negatif 4.25 kilo Newton meter. Okey. So bolehlah kita lukis dia punya bending moment diagram. So permulaan ni agak nampak confused, tapi insya-Allah akan faham apabila awak cuba buat nanti. Okey. So kita ambil dari point B. So point B adalah kosong. Kemudian B ke A. Okey. B ke A. Okey. So sini pointnya adalah B ke A. Okey. Kemudian A ke O. A ke O. So di sini okey, nilainya adalah ini. Okey. B ke A nilainya adalah negatif 0.75 kilo Newton meter. Okey, dan A ke O okey. Dah tak muat dah. Okey ni nilainya. Nilainya di bawah ni adalah negatif 4.25 kilo Newton meter. So inilah bending moment diagram untuk soalan ni. Okey, untuk soalan ni. So inilah adalah kaedah calculation okey untuk example 1. Okey. So kita akan proceed pada example yang seterusnya. So dalam slide ni pun ada tunjukkan bagaimana ianya dikira. Okey, bagaimana ianya dikira. Okey, nanti saya akan bawa satu analogi yang lebih mudah untuk pelajar faham. Okey, dia memang mula-mula nampak macam confused tapi sebenarnya mudah saja. Okey, saya akan bawa kepada contoh yang seterusnya. Okey, untuk example yang kedua, okey, kalau kita tengok kepada gambar rajah ni, kita dah tahu yang ianya agak kompleks sedikit berbanding dengan sebelum ni yang lebih simple. So untuk example yang kedua, soalannya sama saja. Okey, draw the shear and bending moment diagrams for the beam and loading shown and determine the maximum absolute value of the shear and of the bending moment. Okey. So ini adalah soalannya. Okey, gambar rajahnya. So dia ada semuanya melibatkan point load. Okey, point load 1.5 kilonewton, 1.2 kilonewton, 1.8 kilonewton. Okey. So dia ada reaction, okey, support dan dia ada reaction support. So dia ada dua reaction support. Okey, dia ada dua reaction support. So dalam case ni, okey, stepnya ada bertambah sedikit. So apakah yang kita perlu buat pada step yang pertama? Okey. Step yang pertama seperti biasa, kita lukis dulu dia punya free body diagram. Okey, kita lukis dulu dia punya free body diagram. So saya tulis kecil sikit supaya nak jimat space. Okey. Beam. Okey. So dia bertindak di sini adalah 1.5 kilonewton. Kemudian dia ada reaction force. Okey, saya namakan dia sebagai RC. Okey. Kemudian dia ada force di sini iaitu 1.2 kilonewton. Okey, betul ke? Okey, betul. Yang 1.8. Okey, di sini 1.8 kilonewton. Dan dia ada reaction force yang kedua. Okey, saya namakan dia sebagai RB.
Okey. So ini adalah free body diagram. Okey, free body diagram untuk soalan ni. So saya akan tulis dia punya jarak dia. Okey. Jarak dia yang diberikan dalam mm. Okey, jadi saya akan convert kepada meter untuk memudahkan pengiraan saya. Kalau awak nak kekal pun boleh, tak ada masalah. Okay, sebab yang diberi adalah dalam mm. Okay, saya tukarkan kepada meter. Okay, so di sini dia akan jadi 0.1 meter. Yang sini adalah 0.075 meter. Okay, di sini adalah 0.1 meter. Dan di sini adalah 0.125 meter. Okay. So untuk situasi ni, okay, dia ada berbeza sedikit sebab dia ada dua unknown force, iaitu dua reaction force. Okay, reaction force ni dia pun akan bertindak balas dan menghasilkan bending moment yang berbeza sebab dia dah ada reaction force. Jadi kita perlu calculate dulu reaction force. Okay, so jom kita calculate. Okay, so untuk kita calculate, saya akan, ini kaedah statik. Okay, so saya akan pinkan, okay, saya akan ambil calculation reaction force ni pada RC. Okay, pada RC. So saya akan buat moment pada RC. Moment pada RC. Okay, maksudnya saya pinkan kat sini dan saya calculate dia punya moment. So apakah force yang bertindak pada point C ataupun pada moment C, moment RC ni. So yang pertama saya ambil ikut arah jam. So saya assume clockwise positif. So 1.2, okey, darab 0.075 tambah 1.8, ini 1.8 kN, 0.075 tambah 0.1. So 0.175. Okey. Kemudian yang ni clockwise, yang ni anti clockwise. Tolak RB anti clockwise darab dengan jarak 0.1 tambah 0.125 tambah 0.075 sama dengan 0.3 meter. Dan tolak juga yang ni adalah counter clockwise 1.5 darab 0.1 meter sama dengan 0. Okey, sama dengan 0. Kita assume dia static. Okey, at the end saya akan calculate semua benda ni, semua value ni, dan kemudian saya akan dapat nilai RB. So nilai RB sama dengan, okay, kita calculate sama-sama. Okey, so nilai RB, okey, 1.2 darab 0.075 tambah 1.8 darab 0.175 tolak 1.5 darab 0.1. Okey. So kita akan dapat, okey, 0.255, okey, bahagikan dengan 0.3 RB ni. Okey, 0.3 RB. So nilai force RB yang kita dapat adalah 0.85 kilonewton. Okey, so ini adalah basic statik yang awak telah pun belajar macam mana kita nak calculate. Okey, macam mana kita nak calculate reaction force. Okey, untuk subjek
untuk topik moment masa statik itu. So apabila saya dah dapat nilai RB, maka saya boleh dapatkan nilai RC. Okey, nilai RC. So macam mana saya nak dapatkan nilai RC? Yang ini saya tak perlu nak gunakan kaedah moment pun boleh, tapi saya memilih untuk menggunakan kaedah jumlah daya pada paksi Y. So jumlah daya pada paksi Y sama dengan kosong. Saya assume ke atas adalah positif. Okey. So RC okey sama dengan okey ke atas adalah positif. So apa yang ke atas? Ke atas adalah RB 0.85 kilonewton. Okey. So yang lain semua ke bawah ni. Okey. So yang lain semua ke bawah. So RC, sekejap maafkan saya. Saya kena buat satu assumption lain supaya tidak confuse. Okey, semula maafkan saya. Okey, jumlah daya pada paksi Y sama dengan kosong. So saya assume ke atas positif. So RC tambah RB. RB sama dengan 0.85. So tolak 1.5, tolak 1.2, tolak 1.8 kilonewton sama dengan kosong. Jadi saya alihkan RC ke sini. Okey. So at the end 1.5 tambah 1.2 tambah 1.8 tolak 0.85 kilonewton. So maka saya akan dapat 1.5 tambah 1.2 tambah 1.8 tolak 0.85. So saya akan dapat 3.65 kilonewton. So maka saya bolehlah teruskan proses untuk mengira shear force diagram dan bending moment diagram sebab saya dah dapat nilai RC. RC 3.65 kilonewton dan RB adalah 0.85 kilonewton. Okey. So saya dah dapat dah value-value ni. Okey. So apa yang saya perlu buat sekarang adalah masanya untuk kita calculate shear force diagram. Okey. So sebelum itu saya mohon izin untuk saya delete ruang ni sebab saya perlukan space. Jika awak nak tengok balik macam mana saya calculate, awak boleh ulang video ni lah, awak boleh rewind dia sikit. Okey. So okey, kita lukis. Okey. So seperti biasa, seperti yang saya cadangkan sebelum ni, kita akan lukis okey dengan ikut dia punya selari dengan atas ni. Okey, selari dengan atas ni untuk memudahkan pengiraan lah. Okey, untuk memudahkan pengiraan. Okey, so ni. Okey, so ini adalah shear force diagram. Okey, so ini adalah shear force V, unitnya kilonewton. So ini adalah represent sepanjang beam ni. Okey, sepanjang beam ni. Okey, sepanjang beam ni. Okey, dia ada banyak point ni. Okey. So saya tulis juga dia punya jarak-jarak dia. So di sini ada jarak okey 0.1 meter, 0.075 meter, 0.1 meter, 0.125 meter. Okey, ni awak anggap walaupun saya tak tulis unit, anggap dia sebagai meter. Okey, untuk menjimatkan space. Okey, jimat space. Okey. So sebelum kita nak teruskan calculation kita, okey, so kita kena calculate dulu. Okey, untuk setiap section ni. Okey. So saya terlupa untuk namakan section ni. So untuk memudahkan urusan saya namakan sini adalah point A, sini adalah point B,
sini adalah point C, sini adalah point D, dan sini adalah point E. Okey, A, B, C, D. Okey, A, B, C, D. Okey. So, kita assume ataupun kita boleh mulakan calculation daripada point E ke point D. Okey. Point E ke point D. Okey, point E ke point D. So point E ke point D, okey, apakah force yang bertindak? Okey, force yang bertindak adalah iaitu (0.85 kilonewton. So maksudnya dia akan ke atas sebanyak 0.85 kilonewton. So untuk soalan ni, okey, untuk soalan ni saya memilih untuk saya mulakan lukisan shear force saya daripada point A. Okey, supaya saya nak pelbagaikan pada pelajar, supaya pelajar ni dia anggap sama saja. Saya nak mulakan pada E pun boleh, saya nak mulakan pada A pun boleh. Okey, jadi untuk soalan ni saya nak pilih nak mulakan dari A. Boleh juga, tak ada masalah. Okey, jadi saya mulakan dari A. Okey, point A ke point D. Okey, tak ada masalah. Nanti sama-sama kita tengok. Okey, so apakah yang berlaku pada point A ke point B? So di sini, okey, kita ada force turun ke bawah sebanyak 1.5 kilonewton. Okey, clear. Okey, kemudian point B ke point C. Okey. So 1.5 kilonewton ni dia ke bawah. Okey, dia ke bawah, so nilainya negatif. So untuk point B ke point C, okey, point B ke point C, kita kena bawa juga nilai negatif 1.5 kilonewton ini. Okey, kemudian kita tambah dengan nilai RC ni. Tambah 3.65 kilonewton. So value yang kita akan dapat adalah 2.15. Okey, 2.15 kilonewton. Okey. Nanti praktisan saya sekejap 2.15 kilonewton. Okey, negatif 1.5 tambah 3.65 sama dengan 2.15 kilonewton. Positif. Okey, positif nilainya. Okey. So kemudian daripada point C ke point D pula, okey, kita kena bawa semula nilai ni. Okey, ambil nilai yang latest ni 2.15 kilonewton. Okey. Dia tolak balik ke bawah. Tolak 1.2 kilonewton. Okey, 1.2 kilonewton. Jadi kita akan dapat nilai 2.15 tolak 1.2. So kita akan dapat 9.15. 2.15 tolak 1.2 sama dengan 0.95 kilonewton. 0.95 kilonewton. Okey. Dan yang terakhir D ke E. Okey. 0.95. Okey. 0.95 kilonewton. Okey. 0.95 kilonewton. Okey. Dia akan tolak sebab dia akan turun ke bawah lagi sebanyak 1.8 kilonewton. So kita akan dapat 0.95 tambah 1.8 kilonewton. So kita akan dapat
0.95 tolak 1.8 kilonewton. Kita akan dapat negatif 0.85 kilonewton. Okey. So D ke E adalah 0.95 kilonewton tolak 1.8 kilonewton. Kita akan dapat negatif 0.85 kilonewton. Dan poin yang terakhir adalah pada poin E. Okey. Kita ambil balik nilai terakhir di section DE ni negatif 0.85 kilonewton. Kita tambah balik sebab pada poin E ni dia naik ke atas sebanyak 0.85 kilonewton. So negatif 0.85 tambah positif tambah 0.85 sama dengan kosong. So inilah dia value-value yang kita akan lakarkan dalam shear force diagram. Okey. So apakah yang berlaku dalam shear force diagram ni? So senang saja. Okey. Senang saja. Okey. Saya boleh analogikan okey bagaimana kita nak lukis shear force diagram ni. Okey. Dia adalah satu graf duit. Okey. Ini analogi yang mudah untuk belajar faham. Ini adalah satu graf duit. Okey. So yang negatif yang turun ke bawah ni adalah kita punya hutang. Okey, kita punya hutang. Dan yang naik ke atas ni yang positif ni kita punya duit. Okey, duit yang kita ada. Okey. Ini analogi saya lah untuk memudahkan pemahaman pelajar. Okey, jika dirasakan sesuai boleh gunakanlah. Okey, memudahkan pelajar. Okey. Ini adalah shear force diagram. So, pada point A ni ataupun pada bulan A, awak berhutang sebanyak 1.5 kilonewton. So, status awak adalah negatif. Okey, negatif 1.5 kilonewton. Negatif. Okey, awak pun mengharungi bulan A ke bulan B dengan hutang awak sebanyak negatif 1.5 kilonewton. Bila sampai di B, awak pun dapat bonus ataupun dapat duit. Duit yang awak dapat adalah 3.65 kilonewton. So maka awak pun daripada negatif 1.5, okey, awak dapat duit 3.65 kilonewton. Maka berapakah status kewangan awak terkini? Maksudnya duit yang awak dapat ni awak kena tolak lah dengan hutang awak yang awak dah buat awal-awal tu. Okey. So 3.65 tolak 1.5 dapatlah. Okey, dekat sini. Okey. 2.15 kilonewton. So samalah macam kat sini. Okey, 2.15. Okey. So awak pun senyumlah kan. Okey, awak dah dapat duit 2.65. So awak dah tak ada hutang lah. Malah awak ada duit awak positif 2.15 kilonewton. Okey, awak pun mengharungi bulan B ke bulan C. Okey, bulan B ke bulan C, sampai bulan C awak pun pergi hutang lagi 1.2 kilonewton. Turun balik grafnya. Okey, dia turun sampai mana? So dia turun sampai sini. Okey, iaitu 0.95. Okey, sini nampak ni, 0.95. Maka awak walaupun awak hutang pula 1.2 tapi awak still ada cash dalam tangan 0.95. Okey. Dan daripada C ke D ni awak mengharungi bulan C ke D, awak pun mengharungi dengan cash di tangan sebanyak 0.95. Okey, sampai di bulan D ni awak pergi hutang lagi sebanyak 1.8. Maka status duit awak akan jadi negatif balik. Negatif berapa? So 0.95 tolak 1.8. So dia turun balik sampai sini. Oh, ni terlebih pula. Sekejap Okey, sekejap. Okey.
dia turunlah sampai sini 0.95 tolak 1.8 sampai sini, iaitu value ni berapa kat sini? Negatif 0.85. So sepanjang awak mengharungi bulan D ke bulan E, bila sampai ke bulan E, hujung tahun bulan E ni, tiba-tiba dapat pula bonus 0.85 dia ke atas. So ngam-ngam je bonus dengan hutang yang awak ada. So dia naik ke atas sampai sini, nilainya kosong. So at the end, awak hutang pun tak ada, duit pun tak ada, kosong. So ini adalah analogi yang saya gunakan untuk memudahkan pelajar untuk faham. Okey, dia turun ke bawah, kita menggunakan konsep hutang. Dia naik ke atas, kita ada duit. So duit, okey, dia bayar balik, kurang, at the end, dia kosong balik. So ini adalah analogi yang untuk memudahkan pelajar lah. Okey, jika dirasakan sesuai, boleh gunakan. Okey, insya-Allah sesuai. Okey, so inilah dia shear force diagram yang terhasil daripada soalan ni. Okey, shear force yang terhasil daripada soalan ni. So sekarang ni kita akan ke calculation untuk bending moment diagram. Okey, bending moment diagram. So dia ada agak panjang sikitlah. Okey, untuk bending moment diagram. So kita akan teruskan calculation untuk bending moment. So untuk itu saya akan lukiskan dia punya graf dulu ataupun bending moment diagram dulu. Okey. So saya akan lukiskan tetap selari dengan atas. Okey, tetap selari dengan atas. BM. Okey, ni bending moment. Okay, M. Kilonewton meter. Okey. So dia punya jaraknya pun masih sama, kita follow yang atas. Okey. Kalau pelajar nak buat satu garis lari pun boleh. Okey. Tapi saya kita buat pakai jarak lah. Okey, kalau awak ada pensel pun boleh juga. Ataupun ada pembaris boleh buat. Okey, awak boleh garis straight daripada atas sampai bawah. Tak ada masalah. Sini 0.1 0.075 0.1 0.125. Okey. So apakah poin-poin yang ada sepanjang graf ni? So ini point A, point B, C, D, E. Okey, poin ni saya namakan saja, so pelajar boleh ikut awak sendirilah nak gunakan poin apa. Okey, ni saya garis. Okey. So sekarang ni kita akan calculate dia punya bending moment. Kita akan calculate untuk kita lakarkan bending moment diagram. Bending moment diagram. So untuk itu kita tahu basic moment punya formula asas force darab distance. Okey, force darab distance. So untuk memudahkan calculation kita, so saya decide okey, kita akan calculate dia punya moment yang bertindak dulu untuk setiap section ni. A, B, B, C, C, D, D, E. Okey, so kita akan mulakan dengan calculation moment pada A ke B dulu. Okey, A ke B dulu. So A ke B, okey, apakah force yang bertindak pada A ke B? Okey. So kita ambil saja nilai yang sini. Okey, nilai A ke B, force yang bertindak apa? So negatif 1.5 kilonewton. Okey, dan jarak dia apa dia? 0.1. Okey, 0.1. Okey, jarak 0.1. So berapakah moment yang terhasil? Okey, negatif 1.5 darab 0.1. Okey, negatif 0.5 negatif 1.5 darab 0.1 sama dengan negatif 0.15.
Okey, negatif 0.15 kilonewton per meter. Okey. Kemudian pada section B ke C. Okey, section B ke C. So section B ke C, okey, apakah force yang ada pada B ke C? So force-nya adalah 2.15. Okey, 2.15. Positif atau negatif? Positif. 2.15. Jarak B ke C berapa? Jarak B ke C adalah 0.075. Okey. So 2.15 darab 0.075. So kita akan dapat okey 0.161 kilonewton meter. Okey. So ini hanya value moment yang bertindak. Okey. So kemudian okey, kemudian berapakah value ataupun moment yang bertindak pada C ke D? Okey, C ke D. Okey, C ke D, berapakah force yang ada di sini? Okey, positif 0.98. Positif 0.95 darab jarak C ke D 0.1. Okey, 0.95 darab 0.1. Okey, dapat 0.095 kilonewton per meter. Kilonewton meter. Dan pada section D ke E, okey, D ke E, force yang ada berapa? Negatif 0.85 darab jarak D ke E 0.125. Okey, so 0.085 darab 0.125. So kita akan dapat 0.106. Okey, kilonewton meter. Okey, dan E tiadalah. Okey, E dia akan jadi kosong sebab value-nya kosong. Okey, E kosong. Okey. So ini bukan lagi value akhir untuk setiap section. So untuk okey, untuk A ke B, okey, A ke B, ya. Okey. A ke B, nilai momennya adalah negatif 0.15. Okey, tetapi untuk nilai B ke C, okey, B ke C nilai momen yang ada adalah 0.161. Okey, 0.161. Tetapi dia perlu okey dikira dengan include, okey, dengan memasukkan nilai ini. Okey, maksudnya B ke C adalah negatif 0.15 tambah 0.161. Okey, sama dengan okey, negatif 0.15 tambah 0.161. So kita akan dapat dia punya nilai sebanyak 0.01. 0.011. Okey, 0.011. Okey. So kilonewton meter. So untuk nilai CD pula, okey, CD pula sama juga. Okey, nilai yang terakhir di sini, okey. Nilai yang terakhir di sini 0.011. Okey, 0.011. Okey, kita akan tambahkan dengan 0.095. 0.095.
0.011 tambah 0.095. Okey, dia ikut. Yang ni tambah ni, dapat ni. Yang ni tambah ni, dapat yang baru. Yang baru tambah ni, dapat yang baru lagi. Sebab dia berturutan. Okey. Kan? Dia momen tu dia bawa sampai ke hujung. Sebab lagi hujung, lagi banyak momen apa yang terkesan kan. Okey. So 0.011 tambah 0.095. So kita akan dapat, okey. So kita akan dapat 0.106. Okey. 0.106 kilonewton meter. Okey. So sama juga. Okey. Yang ni 0.106. So yang di bawah ni pun sama. 0.106. Okey. So untuk yang sini maafkan saya ada tersilap ataupun tertinggal unit. Okey. Pada DE ini negatif 0.85 darab 0.125. Okey, darab 0.125. Kita akan dapat ni negatif nilainya di sini. Negatif. Saya tertinggal tadi. Okey, maafkan saya. Okey, negatif 0.106 kilonewton meter. Okey. So jadinya, okey. So untuk point D ke E, okey, di sini saya ambil balik nilai ni 0.106. Okey, masukkan nilai ni. Tolak 0.106. Okey, sama dengan 0. Okey, 0 kilonewton. Okey, so itulah dia. Okey, so sekarang adalah masanya untuk kita lukis dia punya bending moment diagram. So pada section A ke B, value-nya adalah negatif 0.15. Okey, saya akan bulatkan. Okey, menggunakan, okey, saya pilih warna oranye lah. Okey. So pada A ke B, saya ni value dia negatif 0.15. Yang pada point BC, okey, 0.011. Dan pada point CD, okey, 0.106. Dan pada point DE adalah 0. So macam mana situasi yang berlaku kat sini? Okey, so kita ambil daripada asas sini. Okey, pada point AB dulu. Okey, means pada A itu sendiri dia dah start dengan negatif 0.15. Okey. So pada point AB, okey, dia akan mencatatkan negatif 0.15. So kita akan bermula dari kosong. Okey, so di sini kosong. Okey, A ni kosong. Okey, A ni kosong. So untuk bending moment memang dia akan bermula dengan kosong. Cuma saya tertinggal di sini. So maafkan saya. So di sini point asalnya pun A mestilah kosong. Okey, sebab apa kosong? Sebab tiada momen di sini. Okey, negatif 1.5 darab jaraknya kosong. Okey, so that's why A ni kita akan start dengan kosong. Okey, mungkin saya tertinggal tadi. Okey, untuk saya declare yang dia start daripada kosong. Seperti contoh example 1 pun dia akan start dari kosong. Okey, maafkan saya lupa letak pada point yang asal. So dia akan start dari kosong. So kosong pada A. So A, point A start dengan kosong. Then dia akan akhir dengan point E kosong juga. Okey.
point A dan E dia akan kosong pada hujung dan hujung. Okey. So A ke B, okey, dia akan ke bawah. Okey, ke sini. Okey, ni point ni berapa ni? Okey, point ni adalah negatif 0.15. Negatif 0.15. Okey. Kemudian dia akan B ke C. So B ke C dia akan pergi 0.011. So sini saya assume dia di sini. So B ke C 0.11. Okey. Dan C ke D dia akan pergi 0.106. Tinggi pula dia naik. Okey, B ke C. C ke D. Okey, sini. Okey. 0.106. Okey. Dan D ke E dia akan balik kepada kosong semula. Okey. So ini adalah bending moment diagram untuk soalan ini. Okey, untuk soalan ini. So sebenarnya kaedah calculationnya mudah. Dia memerlukan banyak latihan. Makin banyak awak buat latihan, makin banyak awak faham. Okey, sebab kaedah kiraannya sama. Sebab soalan ni straightforward, cuma tidak boleh berlaku kesilapan. That's why step-step untuk kita calculate tu kita kena faham dengan betul. So di sini menuntut banyak latihan lah. So that's why dalam slide yang saya telah edarkan sangat banyak example sampai 8, 10 example. Okay, kalau tak cukup boleh maklum pada saya, nanti saya akan bagi lagi. Okay, so ini adalah calculation shear force and bending moment untuk point load. Okay, untuk point load lah. Lupa dah nama term saya. Okay, point load. Okay, point load. So apa itu point load ni lah. Okay, point load. Okay, untuk contoh seterusnya saya akan tunjukkan calculation untuk distribution load. Okay, so sementara untuk latihan tambahan untuk point load, awak boleh tengok example 3 ini point load juga. Okay, dah siap ada skema lagi. So pada next video saya akan tunjukkan macam mana kita nak calculate apabila melibatkan distributed load. Okay, so point load selesai.